dan Kesatuan Rugby Perak. Satu kejohanan yang sangat menarik mendebarkan bakal kita saksikan di sesi lewat petang ini. Dan di sepanjang 3 hari insya-Allah kami bawakan dari Malaysia Rugby untuk anda. Setiap detik aksi dan juga minit perlawanan bermula daripada pagi tadi tuan-tuan hingga ke lewat petang hari Ahad nanti. Dengan beberapa perlawanan, 10 perlawanan telah pun berlaku di awal pagi. Dengan beberapa pasukan telah pun bermainkan perlawanan mereka yang pertama seperti Selangor Ladies, Labuan Ladies dan juga Terengganu Ladies yang telah mencatatkan kemenangan-kemenangan pertama mereka. Dan kini sesi bersambung untuk sesi lewat petang selepas Jumaat. Bermula dengan perlawanan di antara Kelantan menentang Melaka untuk kategori ladies bawah 21 tahun ataupun women bawah 21 tahun. Lihat di telah pun bersedia semua pegawai perlawanan dan juga pemain-pemain di tunnel yang disediakan di bawah sana. Kita juga sudah bersedia. MC DJ juga sudah bersedia. Hanya nantikan tontonan daripada anda semua di mana jua anda berada, relax, chill di Jumaat petang untuk menyaksikan bersama-sama dengan kita. Dibawakan khas oleh Malaysia Rugby. National Sevens 2022 mempertemukan perlawanan pertama untuk pasukan Melaka dan pasukan daripada Kelantan. Pasukan Kelantan di bawah pengurusan Muhammad Zuraiman bin Ripin dengan Ketua Jurulatih Muzzalizi bin Mustafa, dibantu oleh Nik Farida binti Ismail dan juga Nur Zawani binti Rahim. Ada Zahirah bin Zulkifli selaku kapten, Nur Aisyah Aina Hazmi, Muhammad Alia binti Maisarah, Nur Hanina Hanim, Nur Amelin Asma, Nur Syahanim bin Muhammad Razali, Nur Umairah bin Muhammad Rafi, Nurul Adila binti Abdullah, Wan Siti Nur Aisyah bin Wan Azhar, Intan Sofia binti Azhar, Nurul Syasha Nadirah binti Muhammad Yatim dan juga Nur Dini Umairah binti Zulkafli. Manakala untuk pasukan Melaka, Melaka tahniah munculan pertama pasukan ladies Melaka dalam kejohanan ini. Dan sepanjang 2022 di bawah pengawasan pengurus Huzaimi bin Hamzah dengan Ketua Jurulatih Hainur Syalehin bin Muhammadiyah, dibantu oleh Nur Lela binti Abdul Rahman selaku visio. Menurunkan Nur Aisyah Sazwani binti Amran, Nur Ibtisam bin Hamzah, Zukrina Hasya binti Zainul Arif, Siti Nur Atikah binti Cik Ros, Nur Anis Alia binti Razali, Mas Lia Nur Atirah binti Masdi, Siti Nur Khairunisa binti Lokman, Nur Batrisya Nadrah binti Abdul Aziz, Nur Fatihah binti Abdul Jalil, Nur Samirah binti Nur Azman, Amalia Farhanah binti Muhammad Fadil dan juga Nurin binti Amir. Pertemuan yang paling pertama saya kira untuk kedua pasukan ini sepanjang penubuhan kedua pasukan. Saya kira sejak penubuhan pasukan rugby kontak Melaka ladies ini tidak pernah lagi berjumpa dengan pasukan Kelantan. Mereka hanya membuat siri-siri perlawanan persahabatan dengan pasukan hampiran seperti di Johor dan juga Putrajaya dan juga di Melaka, di Kuala Lumpur. Mereka masih belum pernah bertemu dengan Kelantan dalam mana-mana pertembungan di mana-mana kejohanan sebelum ini. Kelantan tewas di perlawanan pertama bertemu dengan pasukan pilihan Selangor dengan mata 3-0 dan kini mencari kemenangan pertama dalam perlawanan ini terpaksa bertemu dengan Melaka. Quick tap yang bijak cuba lakukan lagi sedikit saja dia dapat sampai, hanya perlu meletakkan bola ke bawah. Masih belum pertahanan yang sangat baik tunjukkan oleh pasukan Melaka. Kelantan ke sebelah kiri. Ekstra di sebelah kanan. Larian untuk menuju offload yang bijak sekali terlepas. Masuk semula ke dalam. 17 untuk Kelantan di ujung sana ialah Nur Umairah binti Marapi. Tidak dimenangkan oleh pengadil, memegang bola. Turnover kepada pasukan Melaka. Harus keluar daripada kawasan ini Melaka. Seperti borak-borak saya dengan pengurusan pasukan sebentar tadi di dalam bangunan stadium, pasukan ini bermula dengan pasukan touch dan memilih untuk mengupgrade diri mereka ke pentas kontak rugby. Lihat larian-larian masih lagi
perlahan seperti mereka bermain separuh padang. Tapi jangan dirisau, begitulah yang kita lihat sebenarnya tuan-tuan, untuk pasukan-pasukan yang lebih senior, untuk pasukan-pasukan yang lebih lama ditubuhkan di awal tahun penubuhan 2 atau 3 tahun, beginilah, lebih kurang beginilah pattern playnya. Main separuh padang, tak berani nak spread out sebab mungkin spin tu ataupun passing of the ball tu belum lagi sekuat yang diharapkan. Jadi mereka bermain mengikut kapasiti mereka. Dengan untuk 1-2 tahun yang pertama sudah tentu penguasaan rugby-nya lebih kepada penguasaan tentang pengetahuan tentang law dan juga pergerakan di dalam padang. Larian pantas dari pemain nombor 10 daripada Kelantan untuk jadi try yang pertama dari Siti Nur Karunisa, mencari rakan di hujung sana. Tidak dimakan oleh pengadil. Lagi quick tap daripada Melaka sebelah kiri. Advantage saya rasa berikan untuk tidak 10. Melaka cuba keluar daripada kawasan mereka. Jauh lagi untuk mereka keluar dari kawasan bahaya ini. Offload yang bijak, timing yang perfect untuk winger di hujung. Dapatkah ditangkap? Di sebelah kanan mengeluarkan bola untuk Melaka ialah Zukrina Yasha binti Zainul Arif. Sayang sekali sedikit knock-on dikesan betul-betul di hadapan post untuk scrum down kepada Kelantan. Untuk Kelantan berjersey nombor 8 dan juga 11 yang berada di dalam padang ialah Nur Syahanim binti Muhammad Razali dan juga Zahirah binti Zulkifli selaku kapten pasukan. Scrum half Nur Hanina Hanim bin Zawai, dan sebelah tadi nombor 10 Nur Amalin Asma binti Saupi. Apapun tahniah kita ucapkan kepada pengurusan kedua-dua pasukan, Muhammad Zuraiman bin Ripin untuk Kelantan dan juga Uzaimi bin Hamzah untuk pasukan Melaka, kerana penyertaan mereka pada tahun ini bukan mudah tuan-tuan. The first step always is the biggest step. Inilah yang mereka lakukan. Lihatlah saja pada pasukan Terengganu. Awalnya 3-4 tahun lepas mereka masuk first tournament, tapi tournament yang kali ini menunjukkan kematangan. Begitu juga dengan pasukan Selangor. Johor sedang menghadapi pertukaran pemain. Saya kira Johor 2-3 tahun yang lalu sangatlah baik persembahannya, sehinggalah beberapa pemain sudah pun terlebih umur untuk masuki kategori bawah 21 tahun ini. Terpaksa menebaik baru kejar dan ditarik baju sebentar tadi, tidak terlihat pula di pandangan mata pengadil. Play on kata pengadil, turnover. Lagi Kelantan kali ini berusaha untuk lepaskan turnover lagi kepada Melaka. Knock on, penalti untuk pasukan Melaka naik. Sayang sekali set jersey yang kedua ini nombornya tak berapa jelas untuk Melaka. Warna hijau bernombor oren, nampak macam tak bernombor. Harap esok hari mungkin pasukan Melaka dapat menukar set jersey untuk nombor yang lebih kira, dapat kita membantu bersama-sama mengulas nombor pemain yang sedang berlari. Lepas kali ini tidak dapat di-tackle di hujung. Pujian harus diberikan kepada pasukan Kelantan kerana set jersey dia sebelum ni dia pakai jersey pakai nombor warna hitam, lepas tu dia tukar warna putih supaya dia clear, kita boleh tengok larian-larian dari pemain-pemain harapan pasukan mereka. Knock on dimakan kembali kepada pasukan Kelantan. Mengadili dengan begitu baik sekali, walaupun agak kusut sedikit keadaan di tengah padang itu dengan mutu permainan kedua pasukan masih di peringkat awal permainan. Masih banyak lagi perlu dilakukan, tapi apa saja pun effort dari kedua-duanya sangat-sangat dihargai, sangat-sangat dipuji. Menyertai kejohanan rugby 7 pasukan terbesar ataupun terelit untuk menyertai pasukan-pasukan yang lebih besar dan juga lebih berpengalaman. Itulah salah satu cara terbaik dan tersingkat untuk belajar main rugby sebenarnya. Nombor 3 ke sebelah kiri untuk Kelantan itu ialah Nuraisha Aina binti Hazmi. Lagi Nuraisha mengutip bola sebelah kanan, miss pass, pendek saja. Kembali dibawa naik, ekstra di sebelah kanan. Tidak dilepaskan
oleh pertahanan Melaka. Quick tap saja diberikan. Tidak dibenarkan oleh pengadil. Depan sikit kata pengadil, not on the mark. Dibawa naik oleh main ini berjersey nombor 18 untuk Kelantan. Akhirnya berjaya mencapai try line. Tahniah untuk Nur Alia binti Maisara. Try pertama untuk Kelantan Under 21. Jaya menambah 2 lagi mata untuk Kelantan Darul Naim mendalui pasukan Melaka dengan mata 5-0 di separuh masa yang pertama. Lagi perlawanan yang akan kita saksikan selepas ini ialah pertembungan di antara wanita Under 21. Pulau Pinang akan menentang Labuan, diikuti pula dengan Johor menentang Pahang selepas itu. Dan pada bermula pukul 3.58 petang, kita akan bermula dengan kategori utama iaitu Men's Open bermula dengan pertembungan meletup. Saya kira di antara Negeri Sembilan menentang Selangor di dalam kumpulan A. Juga sedang berlaku sekarang di venue yang berbeza untuk kategori Under 21 dan juga kategori Women Open. Sedang berlaku di Padang Rugby 2023 RAMD Kem Gua Permai Ipoh. Diingatkan sepanjang kejohanan ini akan dijalankan di 2 venue yang berasingan. 2 kategori akan bermain di stadium utama, Stadium Rugby Perak ini, dan 2 lagi akan bermain di Padang Rugby 23 RAMD Kem Gua Permai Ipoh. Dah disetkan untuk padang utama ini untuk senior men dan juga women under 21. Dan untuk senior women dan juga men under 21, jika pasukan mereka berjaya layak ke peringkat semi-final plate, jadi mereka akan menyertai pasukan-pasukan yang bermain di dalam stadium pada hari ketiga nanti. Masuk-masuk tuan-tuan kepada yang bersama-sama kami di sebelah petang ini. Terima kasih kepada yang telah bersama kami di sepanjang pagi sehingga ke ketika ini. Kita masih lagi di peringkat kumpulan, sedang mencari placing ataupun standing untuk kategori Men's Open dan juga Women's Under 21. Saya kira mengikut percaturan Women's Open untuk dari quarter final yang akan diadakan pada esok hari. Semua pasukan-pasukan ini akan bertemu kembali, akan bermain di quarter final kategori Cup dan juga Plate, ataupun tidak dipanggil kategori itu, dia just panggil quarter final. Yang menang akan pergi ke peringkat Cup dan juga Plate, dan yang kalah akan bermain untuk Bowl dan Shield. Begitulah untuk kategori Women Under 21. Manakala untuk kategori Open yang mengikut standing ataupun ranking, First 8 akan terus saja pergi ke peringkat quarter final Cup Plate. Scrum down untuk Melaka. Mampukah mereka melakukan kejutan? First appearance pasukan Melaka dalam kancah rugby kebangsaan di peringkat senior ataupun di peringkat kebangsaan ini. Masuk ke dalam, bijak, offload ke dalam, dibiarkan oleh pengadil. Knockback. Baik, dapat beberapa pemain yang bermain baik dan cemerlang saya kira untuk Melaka. Namanya pemain ini bijak beliau, mungkin pemahaman terhadap rugby ini lebih baik daripada rakan-rakan. Lepas kali ini untuk Melaka mendapat tepukan dan sorakan yang gemuruh daripada rakan-rakan di luar sana. Cuba dicuri, sayang sekali, knock on, turnover, ditendang keluar ataupun ditendang ke belakang. Kembali oleh Nur Aisyah Aina, kembali kepada penguasaan Melaka. Bijak, pendek saja, masuk ke bahagian tengah. Lepas bahagian tengah, tidak tertackle oleh pemain Kelantan untuk memberikan
Try pertama kepada Melaka. Melalui pemain ini baru saja kita sebutkan tentang kehebatannya, kelebihan beliau berbanding daripada pemain-pemain. Senario yang pelik terlihat. Lepas try tu terus saja dia nak pergi keluar. Untuk Melaka mendalui Kelantan pada perlawanan ini. Sayang sekali tidak terlihat jersey number pemain tersebut. Balik kepada Kelantan, ditendang kembali ke belakang. Mereka mahu bermain di teritori Melaka. Lepas lagi main ini, superstar Melaka saya kira untuk ketika ini memakai scrum cap berwarna gelap dan berboot oren. Lepaskan, Kelantan menguasai mainan. Ke sebelah winger. Main jersey nombor 1 memegang bola Nur Adilah binti Abdullah cuba mencari rakan. Lepas di bahagian tengah daripada Zahirah binti Zulkifli, kapten pasukan Kelantan, dilebarkan sebelah kanan oleh Nur Aisyah. Mencari rakan nombor 9 iaitu Nurhani Nahanim binti Muhammad Zawai. Terjunan yang dilakukan oleh Melaka tidak dibenarkan. Kembali kepada offside coming from the side. Masih berpeluang besar lagi Kelantan dalam perlawanan ini. Melaka dipaksa bertahan untuk 3 minit yang terakhir. Lepas di bahagian tengah, tidak ada tackle daripada larian Nur Amalin Asma bin Sofi. Di hujung sana bersendirian menghabiskan larian beliau. Dapatkah beliau menghabiskan? Di tackle. Referee masih perlu merujuk kepada assistant referee. Memang benar sedikit tricky di hujung sana. Dapatkah beliau meletakkan bola di lepas garisan? Kita lihat apakah call pengadil. Memberikan penalty try saya kira untuk pasukan Kelantan kerana foul play di hujung sini. Dan terus memanggil seorang pemain Melaka. Mungkin high tackle di hujung-hujung larian untuk dilayangkan kad kuning. Penalty try harus mula kembali ke bahagian tengah padang. Tambahan 7 lagi mata untuk Kelantan. Jika kedudukan kini Kelantan 13, Melaka 7. Kedua pasukan diletakkan satu kumpulan dengan Selangor di pool N. Hanya esok saja akan perlawanan menentang antara Selangor dan juga Melaka akan berlaku. Selangor dianggap favourite setelah menewaskan Kelantan pada perlawanan pertama dengan bukan lebih besar. Pada pukul 8.30 esok pagi Selangor akan menentang Melaka. Lepas Melaka kali ini terus dengan pemain ini, offload yang bijak di antara dua-dua pemain. Sayang sekali knock on pula ataupun forward pass, scrum down untuk Kelantan. Baik scrum keluar, fast play daripada Kelantan. Lagi Nur Amalina Asma begitu memberi kesan dalam perlawanan ini terhadap pasukannya. Gerakan beliau begitu berbisa. Begitu juga dengan Nur Aisyah Aina binti Hazmi. Tidak dibenarkan. Curian yang baik dilakukan oleh pemain Melaka. Masih lagi peluang untuk menukar ataupun merubah keputusan perlawanan sebenarnya Melaka. Keluar ke sebelah kanan. Pendek saja. Baik running line naik ke atas. Bersorangan mencari rakan. Sebelah kiri kali ini.
Dah agak perlahan serangan daripada Melaka. Kelantan dipaksa bertahan betul-betul kali. Rug over cuba lakukan. Lagi dikutip oleh pemain Melaka. Sudah pun tak mau berlari sebenarnya pemain Melaka di bahagian tengah. Sudah statik saja. Perlawanan knockback kata pengadil. Lagi cuba curian daripada pemain Kelantan. Penalti harus sampai untuk pasukan Kelantan. Quick tap. Tidak quick tap saja daripada Kelantan untuk mencari try yang ketiga. Dan terus ditendang keluar. Untuk satu lagi line out. Kerana tiada tapping di situ, terus saja beliau menendang keluar. Harus tapping terlebih dahulu untuk memastikan bola playable dan harus menendang keluar selepas itu. Tapi beliau masih terus menendang keluar untuk line out kepada Kelantan di akhir minit perlawanan. Ada nombor 18 di situ untuk pasukan Kelantan, Nur Alia Maisara binti Umat Mazhur. Nombor 16 ataupun nombor 18 untuk pasukan Melaka itu barulah kali pertama kita dapat nombor jersey mereka. Ialah Nur Aisyah Sazwani binti Amran. Dan dimenangkan oleh pengadil dan sekaligus menamatkan perlawanan pertembungan di antara Kelantan dan juga Melaka. Perlawanan pembukaan tirai untuk sesi petang hari yang pertama. Kemenangan dengan skor tidak rasmi, Kelantan 12, Melaka 7. Okey cikgu.